Hai, Assalamualaikum. So macam biasa, jangan lupa tekan butang like untuk video ni. And kepada sesiapa sahaja yang baru datang ke channel I dan suka dengan konten I, bolehlah subscribe, okay? Okay, jadi hari ni kita akan bercerita tentang kisah bawang merah, bawang putih. Jadi bawang merah, bawang putih ni merupakan sebuah cerita rakyat lama yang sangat terkenal di Kepulauan Melayu. And tak pastilah sama ada bawang merah dan bawang putih ni orangnya betul-betul wujud ataupun tidak. Tetapi cerita ni dikategorikan sebagai cerita rakyat lama, di mana biasalah cerita-cerita macam ni dia akan menyampaikan sesuatu pengajaran lah untuk orang daripada dulu sehinggalah masa kini. Jadi kepada sesiapa sahaja yang lupa ataupun tak tahu tentang kisah bawang merah bawang putih ni, basically bawang merah dan bawang putih ni mengisahkan tentang seorang gadis yang kehilangan ibu bapa. Kirakan gadis ni anak yatim piatu lah, di mana gadis ini terpaksa tinggal bersama ibu tiri dan juga saudara tiri dia yang sangat kejam dan suka sangat seksa gadis ni. Tetapi tak lama selepas itu, akhirnya nasib yang baik telah menimpa gadis ini apabila dia akhirnya telah berkahwin dengan putera raja dan hidup aman damai selepas tu di dalam istana. Okay, jadi bawang merah dan bawang putih ni memang cerita dia ni sangat terkenal tau dekat Indonesia dan juga Malaysia. Cuma versi daripada kedua-dua buah negara ni agak berlainan sedikit lah, di mana kalau dekat Indonesia ni bawang putih dikategorikan sebagai gadis yang baik, manakala bawang merah pula dikategorikan sebagai gadis yang jahat. Hal ini kerana bawang putih itu dikategorikan sebagai seorang yang baik kerana warna putih itu mewakili kesucian budi, manakala bawang merah pula dikategorikan sebagai jahat kerana warna merah itu mewakili sifat api amarah. Tetapi lain pula untuk versi di Malaysia tau, terutama sekali dalam filem klasik Melayu, di mana bawang merah itu dikategorikan sebagai baik, manakala bawang putih itu pula dikategorikan sebagai yang jahat. Hal ini kerana menurut metafor diorang, bawang merah itu dikategorikan baik kerana saat kita menghiris bawang merah, kita akan selalu mengeluarkan air mata kan. Sebab itulah kalau korang tengok dekat filem bawang merah bawang putih ni, memang watak bawang merah ni selalu sangat menangis. Manakala bawang putih tu pula dikategorikan sebagai watak antagonis ataupun watak yang jahat kerana saat kita hiris ataupun tumbuk bawang putih tu, biasanya bawang putih ni akan mengeluarkan bau yang amat menusuk tau, bau yang amat kuat dan juga tajam. Sebab itulah menurut mereka watak bawang putih ni dikategorikan sebagai watak yang jahat lah, sebab bau dia yang menusuk macam tu. Okey, jadi pada hari ni I akan ceritakan bawang putih, bawang merah versi Malaysia lah, versi daripada filem klasik Melayu sebelum ni. Jadi cerita bawang putih, bawang merah ni telah pun diterbitkan di Malaysia pada tahun 1959, di mana filem ini telah pun diarahkan oleh S. Rumai Noor. Dan filem ini juga telah diadaptasi daripada sebuah novel yang turut bertajuk Bawang Merah Bawang Putih, hasil karya oleh Saleh Ghani, di mana novel ini telah diterbitkan pada tahun 1955. Dan ada beberapa pelakon yang agak terkenal lah yang telah berlakon dalam filem ni, termasuklah Seniwati Latifah Omar, Rahim Ma'ruf, Mahmud Jun, Umi Kalsum, Siti Tanjung Perak dan sebagainya. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita tengok plot filem Bawang Merah Bawang Putih ni. Jadi, Bawang Merah Bawang Putih ni mengisahkan tentang kehidupan seorang lelaki yang bernama Pak Ali, di mana Pak Ali ni mempunyai dua orang isteri tau, iaitu yang bernama Mak Labu dan juga Mak Kundo. Dan hasil perkahwinan pertamanya bersama Mak Labu ni, mereka telah dikurniakan oleh seorang anak perempuan yang diberi nama sebagai Bawang Merah. Manakala isteri keduanya juga turut melahirkan seorang anak perempuan iaitu bernama Bawang Putih. Okey, jadi pada satu hari masa Pak Ali dan juga Bawang Merah ni tengah pergi memancing, and apabila Pak Ali ni dapat ikan sembilang yang sangat besar, secara tiba-tiba Pak Ali ni telah pun disengat oleh ikan sembilang tu tau. Jadi daripada kisah inilah akhirnya Pak Ali telah menghembuskan nafas dia yang terakhir dan telah pun meninggal dunia. Dan daripada start ni lah Mak Labu dan juga Bawang Merah semakin hidup terseksa apabila mereka seringkali dipaksa
dan diseksa oleh Mak Kundo untuk membuat kerja rumah. Dan lagi satu, Mak Kundo ni memang berdendam tau. Dia memang cemburu sangat dengan Mak Labu ni. Sebab dalam cerita ni ada seorang watak lelaki yang bernama Pak Mat. Pak Mat ni merupakan kawan kepada Pak Ali tu lah. Jadi selepas kematian Pak Ali ni, memang Mak Kundo ni suka sangat dengan Pak Mat. Tetapi lain pula cerita apabila Pak Mat ni pula suka dengan Mak Labu. Jadi daripada sinilah Mak Kundo ni sangat berdendam lah dengan Mak Labu ni. Jadi pada satu hari, Mak Labu dengan Mak Kundo ni bergaduh tau. Hal ini disebabkan Mak Labu ni sangat marah dekat Mak Kundo sebab telah memukul Bawang Merah sehingga luka. Maka bergaduhlah mereka berdua. Dan daripada situlah lagi membuat-buat perasaan dendam Mak Kundo ni terhadap Mak Labu. Jadi pada suatu hari, masa Mak Labu ni tengah basuh baju dekat tepi perigi belakang rumah diorang tu, dan pada masa tu secara tiba-tiba Mak Kundo ni telah datang dekat Mak Labu. And time tu lah Mak Labu ni terus minta maaf dekat madu dia dan berjanji takkan bergaduh lagi lah. Dan pada masa yang sama, Mak Kundo ni pula dia tak puas hati, dia masih berendam. Dan akhirnya yang sangat memilukan dan sangat menyedihkan, disebabkan sifat dendam dia terhadap Mak Labu ni tergamak, Mak Kundo ni dia telah menolak Mak Labu sehingga jatuh ke dalam perigi tu dan akhirnya mati lemas. Daripada kes inilah Bawang Merah ni rasa sangat sedih tau. Dia pelik kenapa mak dia tak pulang-pulang. Dan pada suatu hari Bawang Merah ni telah bermimpi apabila dia telah didatangi oleh ibu dia, iaitu Mak Labu, di mana Mak Labu ni telah katakan kepada Bawang Merah bahawa dia telah pun meninggal akibat dibunuh oleh Mak Kundo, dan jasadnya ada di dalam perigi di belakang rumah tu. Keesokan harinya, Bawang Merah datanglah pergi ke belakang perigi tu dan memanggil-manggil nama mak dia. Dan masa dia panggil-panggil nama mak dia tu, tiba-tiba dia terdengar tau suara macam suara Mak Labu ni, di mana Mak Labu ni telah mengatakan kepada Bawang Merah yang jasad dia telah bertukar menjadi seekor ikan kaloi. Dan pada masa yang sama, dia juga turut berpesan kepada Bawang Merah jika datang lagi ke perigi tersebut, dia minta supaya Bawang Merah ni membawa nasi melukut dengan sayur keladi untuk diberi makan kepada ikan kaloi tu. Dan sejak hari itulah Bawang Merah sangat gembira, dan setiap kali dia melawat ibu dia iaitu ikan kaloi tu dekat belakang perigi tu, dia akan datang bersama nasi dan juga sayur keladi. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Tetapi tindakan Bawang Merah ni akhirnya telah pun disedari dan diperhatikan oleh Bawang Putih. Jadi Bawang Putih ni terus saja bergegas balik ke rumah dan terus mengadu dekat mak dia bahawa Mak Labu telah pun bertukar menjadi seekor ikan kaloi. Jadi disebabkan hal ni, Mak Kundo ni bukannya dia nak bertaubat ke apa, malah dia lagi nak balas dendam lagi. Di mana pada suatu hari, dia dan juga Bawang Putih ni telah plan tau satu rancangan di mana dia telah pura-pura yang dia sakit dan dia meminta Bawang Merah untuk pergi ke kampung untuk membeli ubat. Sedangkan benda tu hanyalah lakonan je. Sebenarnya dia tak sakit langsung pun. Jadi masa Bawang Merah ni pergi ke kampung untuk mencari ubat untuk Mak Kundo ni, Mak Kundo dan juga Bawang Putih ni terus bergegas pergi ke perigi tersebut untuk terus menangkap ikan kaloi tu. Dan yang lagi kejamnya lagi, ikan kaloi tu diorang buat lauk untuk diberi makan dekat Bawang Merah. Jadi tak lama lepas tu, bila Bawang Merah ni pulang balik ke rumah, Bawang Merah ni telah dipelawa oleh Mak Kundo dan juga Bawang Putih ni untuk memakan lauk yang telah mereka sediakan. Dan daripada situ, Bawang Merah ni dia makan lauk tu dengan lahap tau. Dia makan habis, licin, tanpa dia tahu bahawa lauk yang dia makan tu adalah ikan kaloi mak dia. Dan pada keesokan harinya, apabila Bawang Merah pergi semula ke perigi belakang rumah tu untuk bertemu dengan ibu dia, dia pelik tau sebab mak dia ni tak memuncul-munculkan diri. Puas tau dia panggil-panggil nama mak dia ni, tapi still mak dia tak memunculkan diri. Jadi lagi sekali Bawang Merah ni rasa sangat sedih sebab yelah dia datang sebab nak berjumpa dengan mak dia kan, tapi mak dia tak muncul-munculkan diri. Jadi masa Bawang Merah ni tengah sedih, secara tiba-tiba dia ada terdengar suara ibu dia mengatakan bahawa lauk yang dia makan
pada hari semalam merupakan ibunya sendiri. Jadi bawang merah apa lagilah disedihkan bila dia tahu pasal benda ni. Jadi mak dia telah berpesan agar dia kumpul balik tulang temulang ikan kaloi yang dia makan semalam tu, and then tanamlah tulang tu dekat kawasan lapang dekat dalam hutan. Jadi bawang merah pun ikutlah syarat yang telah ditetapkan oleh mak dia tu. Pada keesokan harinya, masa bawang merah ni pergi semula ke kubur ibu dia tu, alangkah terkejutnya bawang merah apabila kubur ibu dia tu telah bertukar menjadi sebuah pokok beringin yang sangat besar. Bukan itu sahaja, malah pokok beringin tu siap ada buai lagi. Jadi daripada start tu lah bawang merah ni suka datang ke situ dan duduk dekat buai pokok beringin tu sambil bernyanyi. Jadi tak lama lepas tu ada satu rombongan daripada putera raja yang datang ke dalam hutan tu untuk pergi berburu. Dan masa mereka sedang berehat dan bernyanyi-nyanyi, dari tiba-tiba nyanyian mereka ni ditenggelami oleh suara bawang merah tau. Dan daripada situlah putera raja ni terus nak tahu siapakah gerangan suara perempuan yang sedang bernyanyi tu. Dan disebabkan itulah baginda telah mengarahkan Datuk Bendahara dan pembantunya untuk mencari siapakah pemilik suara tu. Dan masa bawang merah ni tengah bernyanyi, dia perasan yang diri dia ni tengah diperhatikan. Dan disebabkan dia takutlah, dia terus berlari balik ke rumah dan bagi tahu Mak Kundo bahawa ada orang daripada istana yang sedang mengekori dia. Jadi selepas bawang merah bagi tahu pasal benda ni, Mak Kundo ni terus ada pasang niat untuk mengawinkan anak dia bawang putih dengan putera raja. Pada suatu hari, Datuk Bendahara dan juga pembantu dia ni telah datang ke rumah Mak Kundo. Dan Mak Kundo ni memang mengaku memang betul suara yang diorang dengar tu memang suara anak dia bawang putih. Sebab dia kata bawang putih ni suka sangat bernyanyi dan juga berbuai. Maka dari itulah Datuk Bendahara ni telah menyuruh Mak Kundo dan juga bawang putih untuk bertemu dengan putera raja. Dan ketika mereka sampai dekat pokok beringin tu, putera raja telah meminta agar bawang putih mempersembahkan nyanyiannya di hadapan mereka semua. Tetapi sayangnya memang taklah, sebab bawang putih tu memang tak pandai nyanyi pun. Dan pada masa yang sama, pokok beringin tu sendiri tak nak gerakkan buaian dia tu Buai, buai, buailah. Buaiku laju. Buailah. Aku nak kahwin dengan anak raja. Buailah. Dan disebabkan kes itulah akhirnya Datuk Bendahara telah mengugut Kundo agar untuk berterus terang. Dan akhirnya Mak Kundo telah berterus terang bahawa dia ada lagi seorang anak. Dan akhirnya Mak Kundo pun paksalah bawa bawang merah ke pokok beringin tu untuk mempersembahkan nyanyiannya di hadapan putera raja. Maka dari situlah bawang merah macam biasalah dia nyanyi sambil berbuai kan. Laju, laju, buaiku laju. Daripada situ, putera raja ni terus rasa jatuh cinta dekat bawang merah. Dan dia terus nak melamar bawang merah untuk menjadi permaisuri hati dia. Best kan orang dulu? Ada suara sedap, terus raja nak melamar. Akhirnya bawang merah menerima lamaran putera raja, maka berkahwinlah mereka berdua. Korang perasan tak sebenarnya konsep drama sekarang dengan dulu sebenarnya sama je. Macam zaman sekarang kan, balik-balik kalau drama Melayu, perempuan miskin ataupun perempuan dari kampung ataupun perempuan susah ni akhirnya jatuh cinta dengan anak CEO lah, dengan anak owner company lah yang baru grad and baru balik daripada overseas, and nama pun tak tahan. Tuan Daniel lah, Tuan Iskandar lah. Lepas tu jatuh cinta dengan perempuan biasa. Itu kan semua kan tipikal cerita-cerita Melayu kan. So benda ni sama je dengan cerita-cerita lama. Cuma cerita lama ni lagi upgrade lah. Diorang terus perempuan kampung kahwin dengan anak raja. Diorang tak main lah kahwin dengan anak pembesar ke, anak orang kaya ke. No. So sebenarnya sama je daripada dulu sampai sekarang. Konsep dia lebih kurang je. Okay, jadi kita teruskan cerita. Walaupun bawang merah dan juga putera raja ni telah bahagia berkahwin akhirnya, tetapi
Tapi kebahagiaan mereka tak sampai situ sahaja ya. Hal ini kerana Mak Kundung dan juga bawang putih ni masih lagi cemburu dengan kegembiraan yang dialami oleh bawang merah ni tau. Di mana pada suatu hari Mak Kundung ni dia telah menghasut bawang merah ni. Dia cakap sebenarnya lelaki ni semuanya sama. Dia telah bagi tips dekat bawang merah untuk buat agar suami dia ni terus sayang dekat dia. Di mana dia telah bagi tahu bawang merah untuk letakkan miang rebung dekat atas katil tau. Dia kata dengan itu maka suami dia akan lebih sayang dekat dia. And bawang merah ikut syarat-syarat tu. I tak tahulah betapa lurus bendulnya bawang merah tu sampai tips macam tu pun dia boleh ikut. Pada mulanya masa raja ni kena miang rebung tu memang dia rasa sangat gatal lah seluruh badan dia kan. Dan untuk first time tu dia maafkan lah dengan perbuatan bawang merah ni. Dan disebabkan hal inilah kemungkinan Mak Kundung ni rasa tak puas hati. Dan tak lama lepas tu dia tergamak berjumpa dengan seorang nenek kebayan iaitu dukun untuk menghancurkan hidup bawang merah ni tau. Jadi atas nasihat ataupun bantuan daripada nenek kebayan tu, akhirnya Mak Kundung ni berjaya memukau bawang merah dan dia telah menyuruh bawang merah untuk mencampakkan bilah kapak di wajah suaminya. Hal ini menurut Mak Kundung untuk menguji kasih sayang suami dia ni terhadap bawang merah. Dan bawang merah ni akibat dia ni telah dipukau, akhirnya dia melaksanakan sahaja syarat-syarat yang telah diberikan oleh Mak Kundung ni. Apabila bawang merah ni dia telah baling kapak tu ke arah muka putera raja ni, putera raja ni terus rasa marah dan kali ni dia tak dapat memaafkan bawang merah. Dan disebabkan itulah dia telah menjatuhkan hukuman sula sampai mati ke atas bawang merah. Keesokan harinya, semasa hari untuk menghukum bawang merah ni, dengan kuasa Tuhan secara tiba-tiba masa orang istana nak sula bawang merah ni, tiba-tiba ada petir sabar menyambar tau. Dan secara tiba-tiba jasad bawang merah ni terus gaib dan terus muncul di atas buaian pohon beringin. Dan pada masa itulah salah seorang daripada dayang istana telah memberitahu putera raja perkara sebenar dan telah memberitahu siapakah dalang yang telah memperdayakan bawang merah. Dan apabila baginda mendengar tentang hal ini, baginda terasa sangat marah dan telah mengarahkan Datuk Bendahara dan juga orang-orang dia untuk menangkap Mak Kundung dan jatuhkan hukuman mati terhadap dia. Dan semasa mereka sedang ingin menjatuhkan hukuman mati terhadap Mak Kundung ni, secara tiba-tiba bawang merah telah muncul lalu dia telah merayu dekat putera raja agar tidak membunuh ibu tirinya tu. Dan akhirnya disebabkan baginda tak sampai hati melihat keadaan bawang merah, baginda telah pun menurutkan sahaja permintaan bawang merah ni untuk melepaskan Mak Kundung. Dan akhirnya Mak Kundung telah menyesal atas perbuatan dia telah lakukan. Dan akhirnya upacara hukuman mati telah pun dibatalkan dan akhirnya bawang merah hidup bahagia bersama putera raja. Okey, jadi dah habis cerita tu sampai situ sahaja. Pengajaran yang boleh kita dapat adalah pertama sekali, janganlah bersifat dengki antara satu sama lain, lagi-lagi kalau orang itu adalah daripada keluarga kita sendiri. Macam dalam cerita ni, Mak Kundung ni memang sadis betul lah tengok. Memang kejam sangat. Dia macam tak puas tahu. Tergamak seorang perempuan sanggup kot membunuh madu dia. Bukan sahaja dia membunuh orang tu, even orang tu dah bertukar jadi ikan pun dia sanggup bunuh. And then lagi satu pengajaran yang kita boleh dapat adalah janganlah ada sifat dendam macam apa yang telah dilakukan oleh bawang merah tu. Walaupun Mak Kundung dan juga bawang putih ni sangat kejam dekat dia, lagi-lagi Mak Kundung ni, di mana Mak Kundung telah membunuh ibu kandung dia. Kalau orang lain, kalau korang boleh maafkan ke mak tiri telah membunuh mak kandung korang? Memang tak lah kan. Dan disebabkan sifat dia yang tak berdendam tu akhirnya membuahkan hasil di mana akhirnya dia telah bahagia hidup bersama putera raja. Dia hidup senang tanpa perlu diseksa lagi. Okey, macam biasa kena ingat, janganlah ada sifat kejam macam Mak Kundung ni, dan tanamlah sifat saling memaafkan dekat orang yang telah berbuat salah dekat kita. Macam bawang merah ni, orang buat salah dekat dia, tengoklah disebabkan dia tidak membalas, akhirnya kebaikan yang datang dekat dia. Okay, so thank you so much kepada yang dah tengok video I sampai habis, and see you again.